Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemukan kita pada hari ini, walaupun melalui di Facebook sahaja, tapi masih lagi kita diberikan semangat, kita masih diberikan rezeki untuk bernafas hingga ke hari ini, masih lagi kita dapat mendekatkan diri kita, masih lagi diberi peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Begitu juga pada Ustaz Hanafi, semoga baik-baik sahaja semua, insya-Allah. Alhamdulillah, pejam celik cewa. Kita dah 5 episod dah kita dah bersama di Ngaji Link, alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan bersama, insya-Allah, Ngaji Link kita ada lagi 2 episod lagi, iaitu pada bulan Disember nantilah, insya-Allah. Jadi kita rebutlah peluang ini kepada jemaah-jemaah, kepada penonton-penonton yang sering kali tonton video kita, bolehlah hantar juga bacaan anda kepada kita melalui WhatsApp, seperti nombor yang tertera di skrin, kepada 9789 4148. Dan insya-Allah pada episod seterusnya asatizah kita insya-Allah akan dengarlah dan berikan feedback sedikit. Kalau ada yang bagus, ada yang elok, ada yang boleh di-improve atau boleh diubah lagi, insya-Allah itu kita dapat manfaat bersamalah, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan program kita, insya-Allah saya berikan laluan kepada Ustaz Hanafi untuk berikan sepatah dua kata kalau Ustaz nak mulakan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di Facebook Masjid Darul Makmur, apa khabar semua? Harap semua kita sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kesihatan dan afiat, insya-Allah. Dan dengan itu kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hidup kita hanya sementara, akhirat adalah kekal selama-lamanya. Jadi yang sementara hidup kita di dunia ini hendaklah kita manfaatkan bersama. Manfaatkanlah dia dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, dengan selain kita menjaga perkara-perkara yang wajib, kita isikanlah juga dengan perkara-perkara yang sunat, terutama dengan bersalawat kepada Nabi SAW dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, walaupun ulama ittifaq sepakat hukumnya lah sunat, sunat pun begitu, pahalanya, ganjarannya banyak, manfaatnya bahkan bukan di dunia saja, bahkan di akhirat lebih-lebih lagi, yang pahalanya kekal, pahalanya yang selayaknya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di akhirat. Ingin saya kongsikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada orang yang membacanya. Jadi maksudnya dengan kita meluangkan masa yang tak perlu Ustaz kat dunia ni, kalau sehari itu kita 24 jam, kita luangkan masa untuk berapa yang kita boleh usahakan. Kelebihannya yang paling utama adalah Al-Quran sebagai menjadi teman kita di hari akhirat. Hari akhirat, ulama kata ketika kita meninggal dunia, itulah sebenarnya hari kiamat untuk seorang itu. Meninggal dunia itulah hari kiamat untuk dia. Hari kiamat lama lagi nak berlaku, kan. Tapi yang bagi kiamat bagi individu itu adalah bila dia terpisah daripada badan dia. Itu hari kiamat untuk dia, dan dia berseorangan. Sementara nak menunggu hari kiamat, menunggu hari kebangkitan, lama.
siapa akan jadi teman dia? Amalan-amalan dia. Antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW menjadi peneman kita ialah Al-Quran. Al-Quran itu akan meneman seorang itu ketika dia hendak meninggal dunia lagi, ketika nazak tu, Al-Quran akan meneman, akan bersama dengan orang tersebut. Kemudian dari kubur nanti, padang mahsyar nanti seterusnya di persinggahan akhirat. Pada persinggahan akhirat, Al-Quran, orang yang selalu baca Al-Quran di dunia, Al-Quran akan menjadi teman dia, menjadi peneman dia dan juga penolong dia. Jadi oleh itu hendaklah kita manfaatkan masa di dunia ini. Paling kurang kita kena adakan setiap hari itu surah-surah yang perlu kita baca. Contohnya, kalau pagi itu mungkin kita boleh baca Yasin. Yasin, kerana kelebihan Yasin ini dimudahkan urusan kita. Kemudian kita boleh baca dengan 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi waktu pagi. Kemudian boleh juga kita baca 3 kul waktu pagi, Al-Fatihah bersama 3 kul. Dan juga kalau di malam hari, lebih banyak saranan-saranan Rasulullah untuk baca surah-surah tertentu. Contohnya tambahan daripada surah Yasin boleh baca 3 kul yang faham. Kemudian surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, dan banyak lagi surah-surah lah yang kita boleh. Maksudnya paling kurang kita mulakan yang sedikit daripada tak ada langsung. Cuma sedikit sebelum tidur itu utamanya. Paling kurang sebelum tidur kita adakan wirid ataupun wirid surah untuk kita baca. Moga dengan itu insya-Allah lah sedikit sebanyak nanti Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita, terutama di negara akhirat kita nanti, insya-Allah. Itu saja yang saya kongsikan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Hanafi atas peringatannya, insya-Allah. Semoga kita dapat tersentaklah kita ataupun kita teringatkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Seringkalilah kita basahkan lidah kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah kita bolehlah kita mulakan program kita ini dengan seperti biasa, kita dengarkan bacaan pada minggu ini pula, iaitu pada minggu ini insya-Allah kita akan dengarkan bacaan dari surah An-Nahl ayat ke-96 dan ayat ke-97. Insya-Allah saya menjemput salah satu daripada imam Bilal kita, Ahmad Ridha, untuk kita sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah An-Nahl ayat 96 dan ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Reza atas bacaannya. Maaf saya ada tersilap nama tadi. Nama beliau adalah Reza Idani dan beliau adalah salah satu imam Bilal di Masjid Darul Ma'mur. Alhamdulillah, beliau telah bacakan ayat daripada surah An-Nahl ayat 96 dan ayat 97, insya-Allah. Dan insya-Allah saya akan bacakan makna dari sebalik ayat yang telah dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan tetap kekal. Dan sesungguhnya kami membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman,
maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surahul Azim. Baik. InsyaAllah lah daripada ayat yang kita telah baca tadi, semoga kita dapat manfaat daripada ayat tersebut. Jadilah daripada orang-orang yang bersabar, Ustaz, ya. InsyaAllah tanpa berlengah lagi, alhamdulillah pada hari ini kita ada 3 bacaan yang telah pun dihantar oleh penonton-penonton sekalian. Jadi saya ingatkan kembali kepada mereka yang ingin mengongsi bacaan anda, ingin kita manfaatkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran, bolehlah anda penonton sekalian, bolehlah anda rekod suara anda ataupun rakam suara anda melalui voice note di WhatsApp, lalu hantarkan kepada kami di nombor ke 97894148. InsyaAllah pada episod akan datang kita akan dengarkan bersama dan kita akan manfaatkan bersama ayat tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, orang yang pertama yang kita akan dengar bacaannya pada hari ini iaitu namanya Safiyah. InsyaAllah beliau juga akan bacakan baca ayat daripada surah An-Nahl ayat 96 dan 97. InsyaAllah kita sama-sama kita manfaatkan bersama, insyaAllah. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. وَلَنَجِّيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Baiklah, terima kasih kepada saudari Safiyah atas bacaannya, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih juga menghantar bacaan anda kepada kami. Insya-Allah giliran Ustaz Hanafi untuk berikan sedikit pencerahan daripada ayat yang telah dibaca itu. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu bacaan yang baik, ya, Ustaz, daripada Hajar. Mungkin Safiyah. Okey, kita nak pada sesi ni saya nak refresh baliklah. Review balik yang bacaan yang telah ataupun perkongsian yang telah saya pernah kongsikan pada bacaannya. Pertama sekali pada kalimah walanaj, yang pertama dekat dalam ayat ini, Ustaz, ada dua, walanajziyannahum walanajziyannalladhi. Pada pertama dia punya qalqalah, pada naj kurang jelas, jadi kita jelaskanlah walanajziyan naj. Pertama. Yang kedua ialah pada sama juga walanajziyannahum pada yang kedua, kita lihat pada skrin ni atau dia sama, maksudnya kalimah yang sama, iaitu qalqalah. Dia panggil qalqalah, bukan kubra lah, satu lagi qalqalah sughra. Itu yang saya dapat ni. Satu silap saya, nasabaru, sabaru kalau boleh dipanjangkan lagi, mad jaiz munfasil. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum. Baru tu dipanjangkan, kalau boleh cukup 4 harakat ataupun 5 harakat. Okey, itu saja kali ini. Lepas ni kita akan terangkan yang baru punya. Kita dengar satu lagi, insya-Allah, Ustaz.
Baiklah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Itu apa yang telah dikongsikan tadi oleh Ustaz Hanafi. Apa saja telah kita pelajari dari minggu-minggu yang lepas, maksudnya kita boleh manfaatkan lagi lah pada bacaan kita pada hari ini. Semestinya Al-Quran itu memang tak akan ubah bacaannya, tak akan ubah hukum-hukumnya jugalah. Jadi apa yang telah kita tahu dahulu, kita manfaatkan, bacakan juga ilmunya pada ketika kita baca Al-Quran. Baik, sebentar Ustaz Nafi, sebelum kita dengar bacaan seterusnya, kita berehat buat sementara Ustaz, insya-Allah. Boleh Ustaz? Okey, kita berehat buat sementara. Kita boleh lihatkan iklan di kuliah-kuliah di Masjid Darul Ma'mun. InsyaAllah kita berjumpa lagi di Ngaji Lain. When a person understand Allah Subhanahu wa Ta'ala in a sense of what we are striving to do right now, which is knowing Allah Subhanahu wa Ta'ala by means of the science of Tawheed, with attributes of Allah Subhanahu wa Ta'ala, it helps taqwa, it helps to build iman, it has to build the momentum where you want to do acts of worship to Allah Subhanahu wa Ta'ala and for Allah Subhanahu wa Ta'ala. We will understand more about what is the content of these 20 attributes. We will make it a definition and make it an understanding in a time where we can understand it properly, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di rancangan Ngaji Lain. Alhamdulillah kita telah pun tonton iklan yang telah dipaparkan tadi. InsyaAllah para jemaah sekalian, bolehlah kita manfaatkan bersama kuliah-kuliah di Masjid Darul Ma'mun. InsyaAllah kita doakanlah semoga keadaan semakin baik pulih dan semuanya bagus-bagus, insyaAllah. Semoga kita pun boleh buka program-program ataupun kuliah Masjid Darul Ma'mun secara fizikal, insya-Allah pada masa akan datang. Baik, alhamdulillah kita masih lagi di rancangan Ngaji Lain. Kita telah pun dengarkan satu bacaan dari penonton sekalian dari surah An-Nahl, dan sedikit peringatan pada jemaah-jemaah, pada penonton muslimin dan muslimat yang ingin hantarkan ataupun boleh bacakan bersama ayat suci Al-Quran ini. Kita akan pada akhir rancangan ini, kita akan paparkan satu ayat ataupun dua ayat yang anda boleh rakamkan, lalu boleh hantarkan kepada kami melalui WhatsApp ke nombor 97894148. InsyaAllah kita ada bacaan yang kedua di sini. Saya bersama kita iaitu Puan Afidah yang membacakan ayat suci Al-Quran, insyaAllah. Ustaz sudah bersedia Ustaz? InsyaAllah. Marilah kita sama-sama dengarkan bacaan Puan Afidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Afidah atas bacaannya, insya-Allah. Ustaz Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Afidah dan juga pembaca yang pertama tadi kerana sudi berkongsi dengan kita audio voice record saya pada kita lah, untuk sama-sama terkongsikan. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Cuma di sini yang saya nak kongsikan pada sesi ini ialah tentang, kalau terlihat di skrin, saya tandakan hukum tajwid yang saya nak kongsikan, iaitu pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lihat pada skrin yang saya kongsikan, itu adalah merupakan hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki
nun itu sakinah ataupun kita istilah kita panggil nun mati. Nun mati ataupun nun sakinah selepasnya nun sakinah dan juga tanwin. Selepasnya bertemu huruf-huruf ikhfa, maka perlu didengungkan. Huruf ikhfa ialah ini segi bahasanya ialah tersembunyi ataupun sama-sama, tak jelas saja, tak sama-samalah. Itu terjemahan dia. Tapi pada segi istilah ulama tajwid ialah menyembunyikan huruf yang mati itu nun dengan satu sifat izhar dan idgham tanpa tasydid, tanpa sabdu, serta kekal gunnah pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama tu ialah huruf yang selepas nun sakinah. Contohnya, apabila nun tu sakinah, nun tu mati, selepasnya huruf ikhfa, maka kita punya bacaan dia dia antara izhar dan juga idgham, beserta tanpa tasydid, dan juga kita kekalkan gunnah dengung 2 harakat. Maksudnya, adakah sama tak dia punya bunyi tu? Dia terpulang kepada huruf selepasnya. Huruf ikhfa ini adalah huruf akhir paling banyak dalam hukum tajwid. Ada 15 hukum, ada 15 huruf. Jadi 15 huruf ni dia terbagi pada 2. Satu dipanggil huruf isti'la, satu lagi huruf-huruf istifal. Isti'la ni sikit, jadi saya sebut sikit, nanti selepas selebihnya dipanggil istifal. Huruf isti'la ni pada huruf ikhfa ada 5. Itu sad, dad, ta, za, qaf. Sad, dad, ta, za, qaf. Maksudnya huruf isti'la ni bila kita baca, isti'la tu mana melangit, terangkat, meninggilah. Jadi maksudnya bila kita baca huruf-huruf ni, kita punya lidah tu seolah terangkat. Contohnya min qablu, kan kita baca tu dia punya lidah kita terangkat. Kemudian kita lihat juga contoh dekat sini, maksudnya terangkat lidah kita. Maka apabila pada huruf ini nun sakinah selepasnya huruf isti'la ini yang 5 pada ikhfa, maka mesti kita baca tebal sedikit. Min qablu. Satu lagi selain daripada itu, semua dipanggil istifal. Jadi istifal ni dia punya dengung dia dia agak tak tebal, ringan sedikit. Contohnya antum, kuntum. Maksudnya selepas nun tu hurufnya kita dah standby dan untuk sebut. Dia mudahlah, dia tak terangkat pun kita punya lidah kita. Kuntum, antum. Jadi kalau terlihat daripada contoh-contoh di sini, dia pertama itu selepas nun sakinah huruf dal. Indakum. Tadi puan yang baca tu dia kurang sedikit bunyi ain dia tu kurang ain Jadi ma indakum ma indakum. Kemudian selepasnya fa. Fa pun huruf istifal. Yanfadu wa ma indallah, sama juga wa ma inda wa ma indallahi baqa. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang kita akan bahaskan lagi tentang apa ni waqaf, insyaAllah. Itu yang dah 3 dah. Di sini 3. Ma indakum mesti 2 harakat bunyinya. Yang fadu pun 2 harakat. Indallah juga 2 harakat. Kemudian ayat yang nombor 2, man amila salihan min zakarin. Sama juga nun sakinah selepasnya huruf zal. Dia huruf zal saya lagi istifal min zakarin au untha. Nun selepasnya huruf tha.
Kemudian wa huwa mu'minu, sama juga fa istifal. Hayatan tayyibah, hayatan tebal. Jadi dia adalah isti'la. Sad, dad, ta, za ni, ta, za, qa. Ni ta. Hayatan, jadi tebal berbanding yang lain tadi. Jadi kalau saya boleh sebut secara ringkasnya, huruf ikhfa ada 15. Kalau ikut turutan apa ni, abjad, ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, sa, da, ta, za, fa, qaf, kaf. Kalau dulu kena hafal, Ustaz, dulu kena hafal. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam da zalima. Daripada rakam syair ini, pada permulaan dia punya kalimah tu adalah huruf-huruf ni ikhfa. Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam da zalima. Itu Ustaz lebih kurang, Ustaz, yang boleh saya kongsikan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Hanafi atas perkongsiannya, masya-Allah. Jadi kita lihat di sini bahawasanya huruf-huruf ikhfa itu yang paling banyaklah daripada kategori nun sakinah yang lain, kan? Mungkin ada sebahagian orang ingat macam okeylah, dia tahu izhar pada, dia tahu iqlab, dia tahu idgham, yang selain daripada tu semua tu ikhfa lah. Tapi kita perinci, kita nak tahu lagi dalamnya. Dalam ikhfa tu juga ada seperti yang telah disebutkan, ada yang macam tebal, ada yang isti'la, ada yang yang istighfar dan sebagainya lah. Dan insya-Allah kita saban hari semakin selama kita baca Al-Quran, lama-lama lidah kita pun dah boleh, rasanya boleh detect sendirilah, Ustaz. Ini okey, ini baca dengung, ni berapa harakat, ini dengung macam mana, dan sebagainya. Ni Al-Quran ni maksudnya dia bukan bacaan dataran. Kalau kita baca buku biasa kan, macam buku Melayu ke apa, kita tak ada main ton-ton sangat. Itu maksud kalau Al-Quran itu bacaan biasa je dah ada ton-tonnya, bukan kita yang buat sendiri lagu-lagunya. InsyaAllah semoga kita bermanfaat daripada apa yang telah dikongsikan itu, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, kita akan dengarkan satu lagi bacaan daripada penonton kita, insyaAllah. Saudara Arif namanya. InsyaAllah beliau adalah pembaca yang terakhir pada hari ini. InsyaAllah kita marilah sama-sama kita dengarkan bersama bacaan daripada Saudara Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Arif atas bacaannya. Masya-Allah, bacaannya jelas dan terang lah. Alhamdulillah. InsyaAllah saya kembalikan kepada Ustaz Hanafi. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Arif kerana sudi kongsikan audio bacaan Al-Quran. Tak ada apa Ustaz nak diterangkan, cuma saya nak highlightkan lah. Mungkin kita kadang kita baca Al-Quran, kadang kita tak perasan benda ni, kan kita biasa berlaku. Kadang orang yang menghafal Quran bukan terlepas, iaitu tentang beberapa perbezaan cara sebutan huruf, yang kalau di sini saya nak highlight lah tentang beberapa kalimah-kalimah yang saya rasa perlu di take note. Sebentar saya highlightkan di sini. Yang saya pun perasan tadi ada pembaca tu, ya, bacaan dia macam terlepas, mungkin tak terperasan lah. Kadang kita bila baca Ustaz, kita tak perasan tau kita buat. Sebab tu orang baca pun dia boleh ada salah gitu. Okey, kalau lihat di sini apa yang saya telah kongsikan tentang sebutan huruf, iaitu antara hamzah dengan ain.
ha dengan ha. Kalau di situ saya lihat, saya letak satu, iaitu huruf qaf. Wa ma 'indallahi baqa. Saya rasa semua okey. Semua saya take note. Kemudian man 'amila 'ain. Okey, kita mulakan yang pertama sekali lagi. Ma 'indakum. Kadang kita seorang ustaz dia kurang dia punya sebutannya. Kurang ain ni orang biasa sebut. Kurang ain. Ma 'indakum. Jadi kita ain tu kita kena apa ni, kena tekan sedikitlah. Ma 'indakum, kalau tak tekan nanti boleh bunyi huruf hamzah ustaz. Ma 'indakum. Dari makna maksud ain tu dia punya tu kan dekat kerongkong sikit dia punya hujung. Jadi kena tekan sedikit. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallah. Baq. Baq ni tadi saya pun sama juga qalqalah. Kena tebal sikit. Baq. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum. Jangan ajrahum. Kadang orang terpaksa ajrahum ni tak ajar. Pasal apa? Kadang kita ingat tadi ma 'indakum, dia terbawa pula sekarang. Sama. Kemudian ajrahum bi ahsani kadang bi ahsani dia terlepas kan. Jadi dia kena tekan sedikit bi ahsani. Pasal itu huruf ha. Ya'malun bi ahsani ma kanu ya'malun. Jangan macam ya'malun pun tak bunyi, kurang ainnya. Yang kedua, pada apa ni, ayat yang kedua, man amila pun sama juga kena tekan sikit. Man amila salihah. Tadi saya ada baca tu saliham. Betul lah, ham pula. Dia kena tekan sedikit. Saliham min zakarin au unsa. Unsa ya hamzah. Unsa falanuhyiyannahu. Fala ha sama juga kena tekankan. Falanuhyiyannahu bukan hayatan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian walanaziyannahum ajrahum bi ahsani. Sekali lagi bi ahsani. Dua kali bi ahsani kat dalam ayat ni dia keluar. Dan apa ni, walanajziyannahum tu qalqalah. Kemudian maksudnya banyaklah huruf ha di sini. Lebih kurang ada berapa? 1 2 3 4 5 huruf ha. Maksudnya pada ayat ini saja. Jadi kita kena maksudnya bila kita baca semua Al-Quran, kita kena pastikanlah huruf itu kita baca sebut dengan betul. Usahakan kalau ha, kena beza ha dengan ha, a dengan a, qa dengan ka. Itu saja Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi saya rasa kita perlulah faham maksudnya huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab tu, dalam bahasa Al-Quran ada beberapa huruf kan yang berbeza lah maksudnya. Kalau kita baca bunyi ha sama, ha pun sama, maksudnya kenapa apa maksudnya boleh katakan shape dia berbeza, tapi bunyi dia sama. Itu maksudnya mungkin ada kesalahan sedikit lah di situ. Selalunya yang selalu kita dengar lah seperti apa yang Ustaz Hanafi telah sebutkan, ha lah, ha dan ha, itu kadang orang yang biasa baca Al-Quran pun kadang terlibat sama dalam dia pun terbaca yang salah satu daripadanya lah. InsyaAllah seperti yang telah kita kongsikan selama ini, saban hari kita baca hari-hari Al-Quran, kita basahkan lidah kita, insyaAllah lama-lama lidah kita pun akan terbiasa akan bacaan Al-Quran. Semoga kita harap-haraplah semoga bacaan kita pun semua makin lama makin kita baca makin betul, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah kita telah pun dengarkan 3 bacaan pada hari ini. Alhamdulillah kita harapkan semua dapat manfaat bersama daripada ayat telah dibacakan itu. InsyaAllah pada jemaah ataupun penonton di rumah, berikut adalah ayat yang kita akan dengarkan ataupun kita akan dengarkan bersama pada 2 minggu akan datang, insyaAllah. Ayat tersebut. Jadi kepada jemaah-jemaah penonton sekalian, muslimin, muslimat, adik, abang, pakcik, siapa-siapalah sahaja yang ada handphone, pastinya saya rasa semuanya ada handphone lah. Bolehlah anda rakamkan bacaan anda pada ayat berikut.
lalu hantarkan kepada WhatsApp kami 97894148. Insya-Allah sama-sama kita akan manfaatkan daripada bacaan anda. Maksudnya janganlah malu-malu dalam kita belajar sesuatu. Kalau kita malu, tak tahu pun kita baca betul ke tidak. Okey? Alhamdulillah, Ustaz Hanafi kita telah pun berada di penghujung rancangan. Alhamdulillah, semoga kita dapat bermanfaat daripada ayat suci Al-Quran ini, daripada perkongsian ilmu juga pada hari ini. Yang penting janganlah kita berhenti untuk mempelajari ilmu Al-Quran, insya-Allah. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita akhiri program kita, sama-samalah kita bacakan doa selesai kita membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan pada hari ini manfaat untuk kita. InsyaAllah kita bacakan bersama doa selesai kita baca Al-Quran, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita akan bertemu lagi insya-Allah. Ada lagi seperti mana yang telah saya kongsikan, kita ada lagi 2 minggu bersama dengan Jilin. Rebutlah peluang ini. Semoga kita dapat bermanfaat bersama daripada program kita. Marilah kita sama-sama sokonglah program-program di Masjid Darul Makmur di Facebook maupun fizikal, insya-Allah. Jadi penonton sekalian, jika susah cari yang lain, marilah bersama ngaji di Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.